malam ini saya fokus kepada cara menjawab teknik kertas 2. Bila kita jawab kertas 2 anak-anak, kita ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jadi sekiranya awak tak faham atau jawapan awak berbeza dengan jawapan saya, tak apa. Awak tanya je saya akan guide awak atau kita sama-sama belajar. Mana yang betul, mana yang tak betul, mana yang boleh buat, mana yang tak boleh buat, mana jalan kerja yang lengkap. Pemakahan matematik dikira daripada atas ke bawah. Maksudnya, kalau jalan kerja dari atas tu tak betul, kita tak akan tengok lagi di bahagian bawah. Itu yang menunjukkan betapa pentingnya jalan kerja dalam matematik, dan hari ini kita kena belajar dan saya akan kongsi juga bagaimana menggunakan kalkulator untuk membantu anak-anak saya untuk menjawab. Okey, tanpa buang masa, saya pergi kepada share screen. So you all get ready dengan you all punya kalkulator. Juga get ready dengan kertas soalan yang saya dah bagi hari tu. Okey. Dan sekiranya ada apa-apa masalah, mungkin boleh tulis di ruangan chat. Jadi kalau ruangan chat tu mungkin nanti Cikgu Fatimah akan bagi tahu saya lah sekiranya ada apa-apa persoalan. Okey. Before we anak-anak saya. Pertama, anak-anak saya malam ini, alright. So kalau kita lihat dalam matematik kertas 2, saya buat pengenalan sikit lah ya. You all ada bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, kalau bahagian A anak-anak, dia mewakili 40 markah. Jadi kalau nak skor, you all boleh skor bahagian A. 40 markah soalan pendek. Maksudnya tak ada pecahan. Kalau ada pecahan pun soalan yang mudah sahaja. Okey, ini adalah menguji kefahaman awak, pengetahuan awak. Inilah bentuk soalan kertas 2 yang akan anak-anak jumpa nanti. Jadi jangan terkejutlah sebab ada bahagian A, ada bahagian B, ada bahagian C. Bahagian A, bahagian B, anak-anak wajib jawab. Okey, kemudian anak-anak saya juga jangan abaikan sebarang formula yang diberi pada kertas rumus. Dekat depan muka surat ni, formula awak macam ni lah. Jadi awak kena tahu nak guna formula yang mana satu. Okey, kalau siapa yang print out, saya nak anak-anak saya cuba bulat soalan nombor 6. Okey, awak tulis formula ini digunakan apabila melibatkan songsangan. Awak tulis supaya awak faham. Okey, manakala soalan 4, soalan 5, formula keempat, kelima, formula ini digunakan untuk kecerunan. Awak tulis maklumat ini. Jadi apabila soalan tanya, tak ingat, tak apa, tengok balik formula. Kejap lagi kita belajar bagaimana nak menggunakan formula untuk menjawab. Okey, ini yang penting lah. Yang saya bagi tahu ni yang penting. Okey, kemudian anak-anak kena ingat soalan nombor atau formula nombor 3, nombor 4, okey, nombor 5 dan nombor 6. Ini adalah digunakan apabila diberi gambar rajah yang berkaitan dengan bulatan. Apa saja bentuk bulatan. Apa saja. Sama ada bentuk sukuan bulatan ataupun dia nak bagi bentuk roda, main roda. Dia buat roda kan, dia buat roda, dia main-main permainan tu, boleh. Apa saja yang melibatkan bulatan, anak-anak akan guna formula 3 hingga 6. Okey, kemudian untuk anak saya hari ini, malam ini, saya tak tahu kenapa anak murid sebelum ini dia akan bermasalah sedikit apabila melibatkan perkataan prisma. Okey, soalan 12. Saya nak anak-anak saya sediakan buku nota dan juga pen atau pensel, awak catat. Sebab lepas ni awak jangan kata tak boleh buat. Awak boleh buat. Awak boleh buat. Okey, kalau dia sebut prisma, isi padu prisma, anak-anak saya akan tinggal sebab dia tak faham dekat sini. Luas kerata rentas dekat mana? Okey, untuk malam ini anak saya kalau sebut prisma, kita ada dua bentuk prisma. Dua saja. Okey, pertama adalah prisma yang berbentuk segitiga. Sama ada macam ni. So kalau segitiga dia akan gabung lah. Dia akan gabung macam ni. Okey, saya tak pandai melukis lah tapi anak-anak boleh nampak lah segitiga. So luas kerata rentas ini merujuk kepada luas segitiga. Luas segitiga. Okey.
atas ini merujuk kepada luas segitiga. Cikgu, apa formula luas segitiga? Formula dia apa? 1/2 darab panjang, darab tapak darab tinggi. Ini formula luas segitiga. Okey. Apa tinggi dia? Okey, nak cari isi padu ni, apa tinggi dia? Tinggi dia, kita akan ambil ruang ini yang tak dikira ini. Ini adalah dia punya tinggi. Itu kalau prisma diberi dalam bentuk segitiga. Okey, dia ada dua bentuk je nak. Bentuk kedua apa? Bentuk kedua, kalau prisma bentuk kedua, awak tengok warna hijau ni, dia adalah berbentuk trapezium. Dia boleh macam ni bentuk trapezium. So kalau saya lukis bentuk 3D ni, dia akan jadi macam ni lah lebih kurang. Alright, lebih kurang lah saya tak pandai lukis tapi harap awak nampak. So, luas kerantang rentas dia adalah ini. So, ini berbentuk apa? Ini berbentuk trapezium. Cikgu nak tengok mana luas trapezium. So, anak-anak rujuklah semula formula luas trapezium dekat sini. Jadi, kena tahulah apa itu sisi dua sisi selari, okey? Kena tahu apa itu tinggi untuk trapezium. Jadi kalau prisma, anak saya ingat dua bentuk sahaja. Sama ada segitiga atau trapezium. Alright. So tinggi dia mana cikgu? Tinggi dia sama macam tadi. So di sini adalah dia punya tinggi. Okey. So setakat ni boleh faham tak cara nak menggunakan formula? Anak-anak saya tolong respon sikit boleh? Saya tak nampak you all punya apa? Siapa yang join? Boleh kan? Pengenalan. Lepas boleh. Ni bagus. Lepas ni cuba buat latihan. Mesti boleh. Okey, cuba buat latihan. Okey, kemudian anak saya jangan lupa soalan rumus 14, 15, 16. Okey, ini adalah rumus isi padu. Sekarang kita masuk 17, 18. Kenapa saya selalu tekan rumus 17 dengan 18? Rumus ini digunakan untuk transformasi pembesaran. Transformasi pembesaran. Kalau ada soalan naik tentang transformasi pembesaran, anak-anak kalau tak ingat rumus, awak ingat balik yang saya cakap. Cikgu kata 17, 18. Apa 17, 18? So kita ada faktor skala dan juga luas imej. Okey, anak ingat ini. Kelas, faktor skala dan juga luas imej. Jadi benda ni anak ingat, dia akan melibatkan transformasi untuk pembesaran ni. Pembesaran. Siapa yang ada tulis ke, ada print kertas soalan ke, tolong tulis. Nanti fahamlah macam mana nak menggunakan benda ni. Alright. Seterusnya, ini yang baru. Ini ada yang baru, okey? Ada yang baru. Kadang-kadang anak murid saya tanya yang mana satu nak guna. Kalau di pihak saya, alright, perbezaan nak guna antara satu dan dua, okey? Ini apabila diberi dalam bentuk susunan data. Ini apabila diberi dalam bentuk jadual yang ada nilai kekerapan atau bilangan. Ini anak-anak kena tahulah nak mengguna yang mana satu. Kemudian variant. Okey, variant. Ada dua jenis variant. Sama juga. Kalau ini adalah untuk data. Ni, yang ada N untuk data. Kalau ada F untuk jadual. Okey. Lepas tu murid selalu tanya, nak guna mana satu cikgu? Ada dua formula. Kalau tanya saya, pertama, you kena ikut kehendak soalan. Tapi kalau soalan kata bebas, you nak sila carikan variant. Nak guna yang mana? Anak saya sarankan guna nombor 2. Okey, guna nombor 2. Kalau CCM PIY pun samalah. Guna nombor 2. Kenapa? Sebab dengan syarat you ada nilai min. Dengan syarat you ada nilai min. Di mana nilai min itu kena cari daripada formula 1 dan 2. Ini X bar ni anak, ini adalah min. Mana data min? Min dekat atas ni. You all rujuk pada formula yang diberi. Sangat suka tanya. Okey, kemudian saya ulang kaji sikitlah tajuk ni. Sebab kebetulan malam ni tak ada pun tajuk ni. Tapi saya ulang kaji. Kalau soalan tanya tentang pemenang. Siapa yang menang? Pemenang. Anak pilih min yang paling tinggi. Okey, pemenang.
Kalau soalan tanya konsisten, siapa yang konsisten? Anak-anak saya pilih sisihan piawai yang paling kecil. Alright? Dia akan buat perbezaan dua data. Okey, yang mana nak guna untuk bezakan dua data? So, kita akan pilih sisihan piawai lah untuk membezakan antara dua data. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini untuk tetap bahagian formula. Now, kita masuk bahagian ini anak saya. Ini sebenarnya sangat mudah, awak dah belajar pun dan saya rasa kalau siapa yang dah buat boleh buat. Kalaulah kata, cikgu saya lupalah macam mana nak buat, alright. You all buat sistem nombor macam saya. 1, 2, 3, 4, 5. Buat macam ni. Okey, siapa yang ada, buat sekarang. Kalau siapa tak jawab lagi lah. Kalau siapa yang dah menjawab, cek jawapan. Okey, bila soalan tanya, A bersilang dengan B tanda, awak tengok A. A awak ini. So, nombor yang ada pada A adalah 1, 2. Saya akan ajar anak murid saya tulis dekat atas macam ni. Okey, B tanda, maksudnya dia tak nak B. B apa? B ada 2, ada 3, ada 4. Jadi tak nak B, maksudnya 1 dan 5. Disebabkan persilangan, kita akan pilih nombor yang sama. So, nombor yang sama adalah nombor 1. Jadi, lorekkan kita. Nak lorek. Jangan lorek. Tak boleh. Tak dapat markah. Okey? Tak boleh. Okey. So, kalau nak melorek, boleh melorek macam ni. Pastikan memenuhi ruang jawapan. Macam saya. Jangan pula, oh sedap sangat melorek. Tak boleh. Tak boleh. Hilang markah. Okey? Itu sahaja untuk bahagian 1. Bahagian 1, yes. Okey. Kita pergi kepada bahagian 2. Sama anak. Juga menulis nombor. 1, 2, 3, 4, 5. Soalan bagi A kesatuan B persilangan C. Kita akan buat dalam kurungan dulu. Okey, A kita nombor berapa? 1, 2. B kita? 2, 3, 4. C kita? 4, 5. Biasanya saya akan ajar kalau ini kesatuan, dia semua. Jadi anak saya akan bulat semua ni cikgu. Semua nombor terpilih. Disebabkan persilangan 4 dan 5, nombor apa yang sama? 4. Ya. Jadi lorekkannya adalah pada ruang 4 sahaja. So pemarkah macam mana cikgu? Okey, sini 1 markah, sini 2 markah. So total markah 3 markah. Faham? Buat sistem nombor apabila melibatkan lorekkan set. Jangan tinggal. Anak-anak saya, jangan tinggal. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan kedua. Okey, kita pergi yang ni. Sediakan kalkulator awak sekarang. Saya nak ajar guna kalkulator. Okey. Pertama, asas nombor. Kalau dulu asas nombor tak keluar dalam kertas 2. Tapi sekarang asas nombor keluar untuk kertas 2. Okey. Jadual menunjukkan untuk 150 orang. Alright. Bilangan keluarga yang memilih KFC. KFC. Dalam asas 5. Dalam asas 5. Asas 5 tak ada dalam kalkulator. Macam mana nak buat? Okey. Kita tengok soalan nombor 1. KFC ada 40%. So saya tulis kat sini bagi awak nampak. 40/100. Darab dengan 150. So, anak-anak akan dapat 60. Ini dalam asas 10. Macam mana nak tukar 60 kepada asas 5? Okey. Saya harap anak-anak saya nampak tak kalkulator saya malam ni? Nampak tak? Anak-anak? Okey, nampak. Keluarkan kalkulator awak. Okey, bagus. Keluarkan kalkulator awak. Pastikan kalkulator awak adalah 570. Okey? 570. Okey, saya nak macam cikgu awak ajar buat macam ni. Sama. Dibahagikan kepada asas 5. Sama. Ini ikut sini. Kalau asas 5, 5 lah. Kalau asas 4, 4 lah. Kalau asas 7, 7 lah. Ikut asas. Okey, keluarkan kalkulator, tekan on. 60 bersama saya sekarang. 60. You all tekan yang ada A, B per C ni, bahagi dengan 5. You all tekan macam ni sekarang.
You all tekan sama dengan dapat 12. Maksudnya 12. So, letak 12. Tak ada baki tau. So, sifar. Tak ada baki. Sebab 12 sahaja. Nombor bulat. Tak ada baki. Sifar. Okay, kemudian 5 lagi. Okay, tekan lagi kalkulator. 12 ni, okay, 12 per 5. Okay, tengok So, jawapan dia adalah 2, 2, 5. Ingat 2, 2, 5. Macam mana nak tulis? Macam saya tulis. 2, 2, 5. 5 itu merujuk asas 5. Disebabkan bawah ini kurang dah daripada 5, maka jawapan dia adalah 220 asas 5. Jawapan dia kita ambil dari bawah ke atas. Okey, 220 asas 5. Faham tak anak saya? Boleh? Saya tak dengar. Faham tak anak saya? Apa benda pula keluar ni? Ni mesti game anak saya. Alright. So, we go to number 2. Alright, 2-2. Jumlah keluarga yang memilih Pizza Hut dan Nandos. Okay, Pizza Hut dan Nandos. Okay. Asas berapa pula? Asas 7. Okay. Pizza Hut dan Nandos. Okay, Pizza Hut ada berapa? 18. Nandos ada berapa? Ada 6. So, maksudnya 24%. So, kita kira. Okay, yang kedua. Saya naik sikit Kira kat sini nombor 2 24% daripada 150. So, bila anak-anak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapannya adalah sebanyak berapa ni? 36. Alright? 36. Tapi ini bukan soalan nak. Soalan nak dalam asas 7. Maka 36 bahagi dengan 7. Okey, tekan kalkulator. Sini Okey, 36. Okey, kita buat sama-sama ni. Per 7. Okey, bagi tahu saya apa jawapan awak dapat anak-anak saya? 51/7. 51 per 7. Bagus. Jadi, okey, dapat macam ni. 5, nampak? 5, 1, 7. Jadi jawapan dia berapa? 51 asas 7. Ini sahaja jawapan. Pastikan penulisan asas kena betul. Di mana 7 itu kecil di bawah. Okey? 7 itu kecil di bawah. Alright. So, we go through soalan number 3. Soalan ini. Okey, apabila datang soalan ini, anak dalam KSSM ataupun dalam soalan matematik mesti baca soalan. Mesti baca soalan. Puan Abira ingin memasang jubin berwarna putih dan hitam. Okey, jubin putih. Alright, ini maklumat yang kita ada. Jubin putih ialah RMX. Okey. Manakala jubin hitam RMY. Okey, kontraktor memberi 2 cadangan. Soalan dia menggunakan kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. Jadi anak-anak tak boleh guna kaedah lain. Iaitu kaedah metrik tak boleh. Sebab soalan nak yang tu. Okey. So kita kira, okey, cara mengira. Senang. Cara mengira. Semua ada berapa jubin? 1, 2. Okey, atas ni ada, lebar ada 5. Sini pun ada 1, 2, 3, 4, 5. So semua ada 25 jubin. 5 darab 5, 25 jubin. Okey, berapa yang putih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Anak saya malam ini, kalau diberi soalan macam ni, awak tolong buat kira-kira tulis nombor macam saya. Saya tak nak awak salah. Okay. So, 12. Jubin warna putih X. So, 12X. Tambah, kita ada 25 kan? Jadi, 25 tolak 12, maksudnya 13Y. Sama dengan berapa harga? 101. Okay. Bila datang macam ni, buat saja persamaan macam ni, 1 markah diberikan untuk awak. Okey? Untuk awak. Sekarang kita tengok persamaan kedua. Okey, kita kira yang hitam lah sebab hitam tak banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8 dah hitam, kita ada 25, maka putih kita ada 17. Okey, 17X tambah 8Y sama dengan 91.
persamaan pertama, persamaan kedua. Okey. Anak saya nak you all tekan kalkulator dulu. Saya ajar dulu you all tekan kalkulator. Keluarkan kalkulator awak. Alright. Okey, macam biasa, cikgu dah ajar tekan mode 3 kali. Jom kita buat sama-sama. 1, 2, 3, mode. Pilih EQN, 1. Pilih unknown. Unknown ni maksudnya huruf. Huruf yang terlibat ataupun boleh ubah. Pemboleh ubah yang terlibat adalah X dan Y. So, pemboleh ubah kita 2. So, tekan 2. A1, 12. Bersama A1 itu, 1 itu merujuk persamaan pertama. A1, 12. You all tekan 12. Tekan sama dengan B1, 13. Sama dengan. Dan C1, 101. Okey, sama dengan. Catat. A2 pula. A2, 17. B2, 8. Positif 8 tu 8. Dan C2, 91. Okey, tekan kalkulator. Awak dapat nilai ini. Catat dekat tepi dulu. X sama dengan 3. Y sama dengan 5. So, X sama dengan 3. Y sama dengan 5. Catat macam ni. Sebab tak ada markah lagi ni. Okey, di mana markah seterusnya? Awak boleh buat dari 1. Okey, dari 1. Awak boleh pindahkanlah dekat sini. Okey, 12X sama dengan 101 tolak 13Y. X sama dengan 101 tolak 13Y bahagi 12. Anak saya malam ini, apa-apa saja you buat pemboleh ubah di sini, terus dapat lagi 1 markah. Senang kan nak dapat markah? Dah 2 markah. Di sini, mana-mana persamaan yang betul, 1 markah. Okey? So, ada 2, dah dapat 2 markah dekat situ. Okey, seterusnya nak buat apa cikgu? Seterusnya, masukkan X dalam persamaan 2. X dalam 2. X dalam 2. Okey. 17. Ada 17 ni? 17. Dekat tempat X gantikan 101 tolak 13Y bahagi dengan 12 tambah 8Y sama dengan 91. Okey, semua orang buat macam tu. Dan get ready calculator. Saya nak ajar guna calculator ni. Okey, saya nak ajar guna calculator. Dah? Semua dah salin ke? Dah check ke jawapan ni? Dah. Okey. Get ready dengan calculator sebab saya nak ajar cara nak menggunakan calculator. Kita cuba saya tak pernah cuba juga ni calculator ni. Okey. Kita keluarkan dulu, mode keluarkan dulu. Alright. Pertama, anak saya tolong faham perkataan alpha ni. Bila saya sebut alpha, ini alpha. Bila saya sebut shift, bila saya sebut calculate, shift, calculate, shift, calculate. Calculate tu C-A-L-C. Okey. Untuk calculator, kita akan guna button. Take note sini You all boleh take note kat sini. Alpha, button alpha. Kemudian kita akan guna button shift. C-A-L-C. Bila saya sebut tu, anak-anak kena faham. We try. Okay. Okay, kita try. Kita tekan 17 sekarang. 17. Ikut balik soalan 17. Okay, ada kurungan. Okay, tekan kurungan. Tekan 2 kurungan. Kurungan kedua, kita nak letak 101. Boleh? Dapat tak? Boleh follow saya tak? Dapat. Tolak 13. Okay. Tolak 13. Okey, Y tu kan. Nak dapat Y dalam calculator tak ada tu. Kita guna alpha. You all tekan alpha sekarang. Alpha tanda kurungan. Alpha X. So, tolak 13X. Macam soalan ni. Okey. Tutup kurungan 1 per boleh, bahagi boleh. Okey, buat per. Per berapa? 12. Okey, tutup kurungan. Setakat ni, boleh faham? Boleh. Okey, kemudian tekan tambah. Boleh. Bagus. Nak respon macam tu lah sebab saya tak nampak muka awak. Tambah 8. Okey, nak dapat Y tadi saya cakap tekan apa nak? Alpha. Okey, bagus. Alpha kurungan. Dapat X. Okey, nak dapat sama dengan, jangan tekan sama dengan. Jangan tekan sama dengan. Tapi awak tekan alpha calculate. Nampak tak dia keluar sama dengan?
Alpha, kalkulate. Dan 91. Sampai sini dapat? Dapat tak? Sampai sini dapat tak? Dapat. Okay, you all tekan sekarang. Shift, tekan shift, calculate. Shift, calculate. 2 kali. Nampak tak X tu dapat 5? Nampak kan X tu dapat 5? So, bila dapat situ, terus dia tulis Y sama dengan, janganlah tulis X sebab kita kira huruf Y kan. Okay, so Y sama dengan 5. Okay, Y sama dengan 5. So, kita nak dapat X balik. X sama dengan 101 tolak 13. Dekat Y tu you all gantikan 5 bahagi dengan 12. Tadi you all dah kira? You all dapat berapa? X3 Saya tak kira. Mana pula data delete X3 kan? X3. Dah dapat 5 markah. Susah ke? Tak susah kan? Janji anak-anak faham. Cikgu, jalan kerja bawah ni perlu buat tak? Tak perlu. Awak dah dapat markah kat sini lagi 1. Okay, 1. Okay. 1 markah. Oh, tak perlu buat cikgu Tak payah. 1, 2, 3, 4 and 1, 5 and 1. So, 5 markah. Sebab tu saya kata kena mahir guna kalkulator. Alpha, shift, calculate. Alpha, shift, calculate. Okey, boleh faham tak? Saya nak masuk soalan seterusnya. Boleh? Kalau siapa yang tak mahir, you all mahirkan lah. Tapi saya buat rakaman ni, it's okay. Nanti boleh tengok balik rakaman ni insyaAllah. Okey, so kita pergi kepada soalan keempat. Inilah yang saya cakap tadi. Isi padu. Isi padu dalam sebuah piala 404. Okey, semua ni 404. Janganlah sesusah hati. Isi padu bulan sabit 60. So letak je kat sini. 60 cikgu. Unit perlu tak? Tak perlu. Dalam matematik unit tak perlu. Tapi you all kena alert. Unit apa yang digunakan. Cikgu Azmi ingin menukar tiang piala kepada bentuk silinder. Okey. Dengan mengekalkan isi padu asal, berapakah tinggi tiang tersebut sekiranya jejari 2 cm? Okey. Maksudnya kita ada, dia nak tukar kepada, okey, Encik Azmi ingin tukar tiang. Tiang ni daripada bentuk ni dia nak tukar kepada silinder. Jadi gunalah formula silinder. Tak ingat formula? Tak apa. Tengok balik dekat atas tadi. Silinder tu apa? Formula silinder adalah kat atas tadi pi j kuasa 2 t. Ini formula silinder. Formula silinder. Alright. Saya ajar awak terus bagaimana nak mendapat 2 markah. Okey, pertama. Dia kata isi padu semua adalah 404. Okey, maksudnya isi padu kuboid yang bawah tu tambah isi padu silinder tambah isi padu 60 cm isi padu kawan ni sama dengan 404. Okey, tak dapat markah lagi. Okey, kuboid. Isi padu kuboid panjang, darat lebar, darat tinggi. Okey, gantikan. 8 darab 8 darab 4. Silinder. Tadi satu silinder pi j kuasa 2t kan? Okey, so 22/7. J kuasa 2. J jejari 2. So 2 kuasa 2 darat tinggi tambah 60 sama dengan 404. Lengkap macam ni 2 markah. Okey? Lengkap macam ni 2 markah. Dia panggil K2 lah. Lengkap macam ni. Tak perlu buat asing-asing. Tak perlu buat asing-asing. Okey, macam mana nak cari? You all boleh tekan kalkulator satu-satu atau kalau tak mau tekan kalkulator, tekan macam saya ajar tadi. Senang saja. Okey, kita try. Kita try cara tadi. Saya pun tak pernah cuba. We try. Dapat tak? Darab 8, darab 4. Okey. Tambah. Okey, ni panjang ni cikgu. Okey, buat kurungan 2 kali. 22/7. Tutup kurungan. Darab dengan 2 kuasa 2
darab dengan T. T gantikan dengan siapa? Alpha kurungan. Dapat X, tutup kurungan. Tambah 60. Okey, sama dengan. Jangan tekan sama dengan. Tapi tekan apa? Alpha, kalkulate. 404. Okey, tekan apa? Shift, soft, shift, soft. So, T dapat 7. T sama dengan 7. Dah, terus dapat jawapan. Tak markah anak. Macam ni. Ini kena betul, ini kena betul, ini kena betul, ini kena betul. Kalau ini tak betul, walaupun jawapan akhir betul, awak tak dapat markah. Sebab matematik pemarkahan dikira dari atas ke bawah. Nampak macam, cikgu takkan terus dapat 2 markah, 3 markah? Ya, sebab dia buat sekali harum. Dia tak buat asing-asing. Kalau dia buat asing-asing, kita kena carilah satu markah. Okey? Kita kena cari satu markah. So, belajar tekan alpha, kurungan, alpha calculate, CALC untuk dapat sama dengan shift soft 2 kali. Mesti 2 kali anak. Mesti 2 kali. Okey, mesti 2 kali. Alright. So, kita pergi kepada soalan kelima. Yes, pada soalan kelima. Ini garis lurus. Untuk malam ini, tahniah sebab yang masuk, sebab saya nak ulang kaji sikit tentang garis lurus. Alright, tadi saya ada cakap formula nombor 7 dengan 8 ke? Atau 13 dengan 14. You all ada 2 formula. Tapi tak apa, saya akan ajar dulu awak. Alright. Pertama sekali anak mesti belajar apabila PQRS berbentuk trapezium. Bila dia sebut trapezium, anak saya mesti ada garis selari. Bila maksud garis selari, you all buat catatan sikit lah Apabila wujudnya garis selari, kadang-kadang dia guna garis selari macam ni. Kadang-kadang dia tak guna perkataan garis selari tapi dia guna simbol macam ni. Selari juga. Bermaksud, dia arah yang sama, garisan arah yang sama tapi tak bertembung. Dan dia mempunyai kecerunan yang sama. Itu anak saya kena faham. Kecerunan yang sama. Ini adalah tajuk, kalau tak salah, memang tak salah lah, tajuk tingkatan 2. So, selari. Buat anak panah macam saya buat. Jadi awak nampak, bila selari, kecerunan PQ ni akan samalah dengan kecerunan RS. Sebab sama. Sebab dia selari. Okey. Garis lurus PQ, disebut PQ selari dengan garis lurus SR. Manakala garis lurus PS selari dengan paksi Y. Okey. Saya nak ajar mudah je anak saya. Persamaan garis lurus PS. Okey, kita tengok PS. Anak saya tengok sini. PS dia menyentuh sini. Garis lurus. Garis lurus yang menyentuh paksi X. Dia tersentuh paksi X macam ni. Bila tersentuh paksi X, maka jawapan dia 1 markah free untuk awak. X sama dengan berapa nilai kat sini? Anak saya, berapa nilai kat sini? Agak-agak berapa nilai kat sini? Tengok koordinat dekat sini. Berapa nilai kat sini? -2 ke 4? Berapa nilai? Berapa nilai agak-agak? -2. Berapa nilai X? Bagus. -2. So, X sama dengan -2. Dah 1 markah. Okey? Itu sahaja. Awak tengok garis lurus itu menyentuh dekat mana. Contoh lagi Contoh. Saya ada 1 garis dekat sini. Saya tambah garis kat sini. Garis lurus lah. Q, K. Agak-agak, apakah persamaan garis lurus QK? Dia menyentuh paksi apa anak saya? Garis yang biru ni, dia bersilang dekat sini. Di sini ni paksi apa anak saya? X ke Y? X. Jadi berapa nilai persamaan dia kalau QK? Apa persamaan garis lurus dia? X sama dengan berapa? Berapa nilai koordinat situ? 4. Yes, X sama dengan 4.
Tu markah. Pandai. Okey, saya tambah lagi. Contoh, soalan lain. Warna hijau. Warna hijau. Okey, warna hijau. Saya kata garis ini. Garis lurus ini. Bagi nampak lurus sikit lah. Katalah QL. Agak-agak berapa persamaan garis QL? Dia menyentuh paksi apa? Paksi Y. Okey, Y. Berapa nilai koordinat tu kat situ? 6. Bagus. So, persamaan dia kita nak tulis macam mana? X ke Y tadi? Y sama dengan 6. Bagus. Yes. Itu yang sebenarnya. Apabila garis lurus, awak tengok dia menyentuh paksi mana. Okey? Dia menyentuh paksi mana. Okey? So, sebab itu garis PS tadi, PS ini, saya ulang sini PS. Okey? Kenapa X? Sebab dia menyentuh paksi X. Okey? Itu saja anak saya. Dah dapat 1 markah. Senang kan nak dapat markah? Bukannya susah pun. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan B. Garis lurus persamaan garis lurus RS. Okey, catat sikit. Apabila disebut persamaan garis lurus, anak-anak kena ingat Langkah pertama adalah anak-anak kena tulis Y sama dengan MX tambah C. Ini anak-anak kena faham. Apabila disebut persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C, di mana M ini adalah kecerunan, C ini adalah pintasan Y. Okey, pintasan Y. Jadi untuk malam ni anak-anak kena ingatlah. Okey, kecerunan. Okey, dia kata RS. RS. So garis ini. Garis ini. Masalah garis ini, warna purple Masalah garis ini, kita tak ada koordinat. Kita cuma ada satu koordinat sahaja, R91. Jadi kita kena cari kecerunan dekat PQ sebab dia selari. Sama. So, nak cari kecerunan, guna saja X1, Y1, X2, Y2. Tengok balik. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Anak saya kena pandai melabel benda ni. Kalau tak pandai label, nanti you all got problem to solve the problem. Okay? You all got problem to solve the problem. Jadi tak nak macam tu. So Y2. Y2 you 6. Tolak lah 6. Tolak Y1 kita 4. Bahagi X2. 4. Tolak negatif 2. So anak akan dapat 2 bahagi dengan 4 tolak tambahlah. 4 tambah 2 6. 2 per 6. 2 per 6 tekan kalkulator. Akan dapat 1/3. So Y sama dengan, tulis semula tempat M ni 1/3 X tambah C. Awak tulis macam ni sahaja, anak saya, awak dah dapat 1 markah. K1. Sebab awak dah masukkan nilai kecerunan. Okey. Nak cari C. Tak boleh guna koordinat yang bukan pada garis purple yang saya highlight tadi. Awak boleh guna mana-mana koordinat, tak semestinya dekat R. Kalau dia bagi koordinat kat sini, boleh guna. Dia bagi koordinat kat sini, boleh guna. Apa saja koordinat yang terletak pada garis RS yang sama. Sebab, kena faham konsep. Sebarang point atau koordinat yang terletak pada garis yang sama akan mempunyai nilai kecerunan yang sama. So, macam biasa, X, Y. Y kita 1. X kita adalah 9. Tambah C. Boleh tekan je cara kalkulator tadi. Tengok kita tekan. 1 sama dengan. So, alpha calculate. Kita try saya pun tak pernah try ni. So, 1/3, okey buka kurungan. 1/3 darab 9. Okey, kemudian tambah alpha X. Kemudian cikgu cakap shift calculate, shift
calculate. So, C sama dengan negatif 2. C sama dengan negatif 2. Tak perlu pindah-pindah dah. Nanti kalau pindah-pindah awak salah pindah. So, tak payah. Then, tak boleh tinggal macam ni. Mesti tulis, oleh itu, Y sama dengan 1/3X. C tadi, negatif 2 kan? Tolak 2. Dapat lagi markah yang terakhir. Markah yang faham. Itu adalah cara pemarkahan. Saya bukan nak ajar cara markah sebab pemarkahan ni kadang-kadang berubah. Tapi apa yang saya nak awak faham adalah dari segi konsep. Bagaimana membina persamaan tersebut. Bagaimana membina persamaan tersebut. Soalan ke-6. Okey, yang ni adalah tajuk penakulan logik. Penakulan logik. Alright? Ini adalah tajuk penakulan logik. Okey, pertama, mesti you all dah jawab kot. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Semua segi 4 tepat adalah segi 4 sama. Semua. Jadi benar ke palsu anak-anak saya? Benar ke palsu? Semua segi 4 tepat, segi 4 sama ke? Palsu. Yes, the answer is palsu. Okay, bukan semua. Tapi kalau dia letak sebilangan, yes. Sebahagian, ya, benar. Tapi kalau dia sebut semua, jawapan dia palsu. So, kena tulis palsu lah. Jangan tulis tidak benar pula. Tak boleh. Palsu. Okay, ini jawapan soalan penakulan logik. Dia punya skema pemarkahan adalah mati. Maksud saya bila mati tu, dia tak boleh, mesti tepat. Ejaan kena jaga. Tak boleh tertinggal mana-mana huruf. Tak boleh tertinggal mana-mana tanda tu. Tak boleh. So, mesti sama. Alright. Saya ikut sikit kontrapositif. Kontrapositif adalah satu bahagian yang baru. Okey, kita tengok sini Soalan B, saya bagi tips dulu. Sebelum nak masuk kontrapositif, akas. Kedua, songsangan. Dan yang terakhir adalah kontrapositif. Saya bagi ulang kaji sikit Jika diberi ayat macam ni, jika A, ayat apalah kat sini, maka B. Ayat apa kat sini? Ada kata hubung jika dan maka. Ada kata hubung jika dan maka. Kalau akas, dia terbalik. Jika B, maka A. Ni anak kena faham. Kalau songsangan pula, dia apa kalau songsangan? Dia tak terbalik. Dia tak terbalik. Tetapi dia tambah perkataan bukan atau tidak. Jika bukan A, ni saya buat ayat macam ni lah bagi awak nampak. Maka bukan B. Kalau kontrapositif, dia terbalik. Jika dia ambil balik, dia terbalik macam akas. Jika bukan B, maka bukan A. Anak-anak boleh ambil boleh screenshot ke, boleh salin ke untuk tajuk penakulan logik. Okey. So soalan ini. Okey, soalan ini. Jika, maka. So ada dua kat sini. Tanda hubung, jika, maka. So disebabkan kontrapositif, jawapan dia adalah, saya tulis sini lah kot, bagi awak nampak. Jika, kita akan ambil belakang. 1 kurang atau sama dengan A kurang daripada 10 dan N ialah integer. Maka kita kena sebut bukanlah. Bukan integer. Maka A darab 10 kuasa N bukan satu bentuk piawai. Awak tak boleh tinggal mana-mana simbol. Tak boleh tersalah ejaan. Alright? So, kena jaga. Jadi, kata hubung adalah jika maka. So, kalau saya akan biasa buat macam ni lah. Ini saya akan letak A.
Ini saya akan letak B. So kalau kontrapositif, kita tahu jika bukan B, maka bukan A. Kalau songsangan, jika bukan A, maka bukan B. So you all kena faham. Macam mana nak ingat ada cara nak ingat tak? Sebenarnya akas akan sama dengan K. Akan sama dengan K. Cuma akas dengan kontrapositif akan sama. Cuma akas B yang ni bukan B. So you all kena ingat lah kot. B bukan B. Terbalik. Akas dengan kontrapositif, kalau yang asal tu akan sama dengan songsangan. Asal tu sama dengan songsangan. Okey? Itu sahaja untuk bahagian akas, songsangan, kontrapositif. So saya dah ulang kaji sikit bahagian ni. Kemudian kita pergi kepada ini. Okey, ini sebenarnya sangat mudah. Awak kenal pasti apa yang sama. Okey. So kalau dengan apa yang berbeza. Okey, apa yang berbeza awak buat kurungan. Okey, ni yang berbeza. Ni yang berbeza. Ni yang berbeza. Jadi abaikan sini. Cara menulis 1/2 buka kurungan gantikan dengan N. Tolak 1/N. Gantikan macam tu dulu. Beza you all ganti N dulu. Kemudian awak mesti buat tanda koma bertindih. Mesti koma bertindih. N sama dengan. N tak boleh lompat. Tak boleh jadi 1, 4, 9. Tak boleh. N sama dengan -1, -4, -6. Tak boleh. N mesti urutan nombor. Sifar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Maksudnya sikun. Ikut urutan. Tapi kalau tak ada macam ni tak boleh. So kita nampak dia akan jadi 1, dia akan jadi 4, dia akan jadi 9. So kita tahu 1 ni datang daripada, 1 ni datang daripada 1 kuasa 2, 1 kuasa 2. 4 ni datang daripada 2 kuasa 2. 9 ni datang daripada 3 kuasa 2. So maksudnya N kuasa 2. N sama dengan 1, 2, 3. Ni kena hati-hati. Koma mesti ada 3 titik. Cikgu kalau tak ada titik macam mana? Hilang 1 markah. Okey? Kalau tak ada titik, hilang 1 markah. Okey, pemarkahan macam mana? Pemarkahan ini dulu. Ini betul K1, ini betul K yang kedua. Tapi kalau ini salah K kosong, ini dapat tak? Ini tak dapat markah N kosong. Walaupun ini betul, tak dapat markah. Jadi maksudnya pemarkahan berdasarkan ini K1, ini N1. Anak-anak jangan lupa 3 titik bertindih ni. Tak tahulah kenapa suka sangat lupa 3 titik ini. Okey? So, okey, kuasa 2 nak letak dalam kurungan. Tak nak letak cikgu, nak tulis macam ni je. Boleh? Diterima. Nak tulis macam ni. Juga diterima. Juga diterima. Mana-mana cara penulisan diterima. Okey. Boleh kita teruskan? Tentukan sama ada titik negatif 2, 4 memuaskan persamaan ini. Dia ada 3 persamaan. Jadi apa nak buat? Macam biasa. Anak saya tip dia senang je. You dapat je koordinat, letak je X, letak je Y. Itu dulu. So, gantikanlah Y. Kita punya persamaan. Y sama dengan 3X tambah 5. Y kita 4. So, letak je 4 kat sini. 3 tempat X digantikan dengan negatif 2 tambah 5. So, 4 ni negatif 1. Okey, sekarang saya tanya awak. 4 kurang daripada negatif 1 ke? 4 sama dengan negatif 1 ke? 4 lebih besar daripada negatif 1? Mana satu jawapan? 4 lebih. Yes, lebih besar. So, jawapan dia adalah ini. So, tulislah semula. Y lebih besar daripada 3X tambah 5. Jangan tambah sama dengan ni pula. Tak boleh lah Ikut soalan. Alright? Ikut soalan. Okey. So, kita pergi kepada soalan B. Ketaksamaan. Soalan so, kita lihat ini. So, rujukannya garisan ini.
So garisan ini kalau kita tengok, kalau kita ada pembaris, kita letak pembaris, dia melorek di bahagian atas garisan, atas pembaris, atas garisan. Dia melorek kat sini. Okey? Dia lorek kat sini. Bila lorek ke atas, maksudnya lebih besar dan sama dengan. Kenapa sama dengan? Sebab garis lurus. Okey. So sekarang kita tengok yang ni. Awak rasa dia melorek bahagian atas ke bahagian bawah? Bahagian atas ke bahagian bawah? Garisan. Atas. Atas. Bila atas lebih besar ke kurang? Mana satu? Bila atas lebih besar ke kurang? Lebih besar. Ya, bagus. Lebih besar. So, Y lebih besar daripada X. Ini garis putus-putus ke garis lurus? Yang mana? Yang ni, Y lebih besar pada X ni. Garis putus-putus ke garis lurus? Putus. Bila garis putus-putus ada tak sama dengan? Okey, bagus. Ada tak sama dengan? Tak ada sama dengan. Tak ada sama dengan. Garis putus-putus tak ada sama dengan. Macam ni, macam yang ni, dia ada sama dengan sebab dia adalah garis lurus. So, dapat satu markah. Sekarang, tadi saya dah ajar awak. Awak rasa apakah persamaan bagi garis ini? Tadi saya ajar, apa persamaan garis ini? Apa persamaan garis ini? X ke Y? Tadi saya ajar, X ke Y? Y. Y, bagus. Y sama dengan berapa? Berapa nilai dekat paksi Y? 5. Bagus. Okey, sekarang tengok dia lorek. Dia lorek atas ke bawah garis ni? Atas ke bawah? Mana satu dia lorek? Dia lorek bawah garis. Bila dia, yes, bawah. Okey, bawah. Bawah akan jadi apa? Lebih besar ke lebih kurang? Lebih kurang. Bagus. Lepas tu ada sama dengan ke tidak? Ada sama dengan tak? Ada tak garis sama dengan lurus ni kat bawah? Sebut. Saya nak tengok. Ada ke tak ada? Ada. Sebab apa dia ada? Sebab apa dia ada? Sebab dia garis lurus bukan garis Bagus. putus. Yes, sebab dia garis lurus. Itu yang saya nak awak faham. Anak-anak saya. Okey? 4 markah tau. Ini 2 markah. Alright? Ini 2 markah. Ini 1 markah. Atas ni 1 markah. So, senang. Awak kena faham konsep. Okey, saya tambah lagi satu contoh. Saya tambah sini Saya ambil pembaris, saya tambah. Saya nak awak kenal pasti sekarang. Saya bagi masa untuk awak. Sekejap. Saya nak awak kenal pasti lorekkan kat sini. Apa jawapan? Ada tiga garis lorekkan. Pertama, kedua, ketiga. Baik, kita ada reward tak dekat pelajar yang jawab? Kak Fatimah boleh tanya bye tak? Ada reward tak untuk murid yang jawab malam ni? Okey, saya tanya dulu ya. Tak apa. Saya nak you all jawab dulu. Siapa kalau kata tak ada tak apa. Saya yang sponsor. Alright. Sekarang saya nak awak kenal pasti apakah lorekkan ini untuk ruangan ini. 3. Dah ada ni soalan-soalan yang dah bocor-bocor. Cuba awak cari. Apa jawapan? Ada tak siapa yang nak jawab? Anak saya? Hadiah disediakan ya. Hadiah disediakan. Very good. Kan. Apa nak jawab? Cepat. Ada tak siapa yang nak jawab? Boleh angkat tangan. Boleh bagi tahu dekat Cikgu Fatimah. Siapa yang nak jawab? Cubalah. Kan dah ajar dah tadi. Dia menyentuh paksi apa? Okey. Cuba. Yang pertama apa? Yang kita nampak dulu. Menyentuh paksi X. Okey. Jadi apa jawapan? Dia sebelah kanan ke sebelah kiri lorekkan dia? Lorekkan dia belah kanan. Bila belah kanan jawapan dia apa? Lebih besar ke kurang? Lebih besar.
Okey, ada garis lurus tak? Ada sama dengan tak? Ada sama dengan sebab dia Okey, garis so lurus. X lebih besar dan sama dengan berapa nilai? 3. Ni macam mana macam mana nak bagi hadiah ni? 3. Okey, bagus. Tiba-tiba Okey, keluar. bagus. Okey, bagus. Okey, sekarang cuba cari ada lagi persamaan kedua. Apa dia persamaan kedua? Persamaan pertama dah betul. Persamaan kedua. Apa jawapannya? Ni lorek ni. Dia mesti ada 3. Apa persamaan kedua? Cepatlah, dah ada jawapan ni. Cuba tengok. Apa lagi yang kawasan yang you berlorek? Okay, you dah ada di kawasan ni. Lepas tu, ni apa jawapan ni? Kalau garisan ini, apa jawapan? Ni persamaan kedua ni. Apa jawapan? Cuba jawab. Anak, ni ada hadiah ni. Dia menyentuh paksi apa? Berapa nilai? Lebih besar ke kurang? Cuba jawab. Menyentuh paksi Y, Okey. dia Lepas tu? lebih besar. Dia lebih besar ke? Cuba tengok dia lorek ke mana? Dia lorek ke mana ni? Dia nak memenuhi ruang. Dia lorek ke mana? Okey. Ya. Sebab dia lorek ke kiri. Ya, kurang. So, ada sama dengan tak? Ada. Ada. Okey, berapa nilai dekat paksi Y? 5. Awak memang tambahlah seorang. 5. Okay, the last one is, ni. Ini, garis ini. Apa jawapan ni? Y ni lebih garis. besar daripada 5. Okay, Y kurang daripada 5. Y kurang atau sama dengan 5. Okay, yang ni, yang purple ni, last. Apa jawapan ni? Nak ikut persamaan yang mana? Ikut persamaan. Ini, apa jawapan? Y? Lorek ke mana? Atas ke bawah? Bawah. Bawah? Cuba Ke tengok. atas. Atas. Okay, bila atas jadi apa? Jadi Kurang ke lebih besar? Besar. 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 Okey, ada sama dengan tak? Ada sebab dia titik putus-putus. Yes, dia garis putus-putus. So, Kak Fatimah ambil lah nama anak-anak yang jawab malam ni ya, Kak Fatimah. Alright? Nanti bagi nama dekat Cikgu Fatimah. Okey, bagus. So, sekarang kita pergi kepada soalan ke-8. Okey, soalan ke-8. Saya nak tanya awak semua. Bagaimanakah nak mencari nilai di sini? Menggunakan kalkulator pandai? Ke awak gantikan satu-satu nilai? Mana satu awak guna? Anak saya. Ganti satu-satu. Awak ganti satu-satu. Alright. Sebenarnya tak perlu ganti satu-satu pun boleh. Tapi guna kalkulator. Okey, kita keluar kalkulator sekejap. Okey. So, sabar. Tekan on. 2 alpha X, okay, kuasa 2, macam saya buat tadi lah X kuasa 2 tambah 5X, okay, 5 alpha X, alpha X pula, 5 alpha X tolak 7, tekan sama dengan pun tak apa. Okay, awak boleh tekan sama dengan, shift solve, shift calculate, nampak X tanda soal tu? Nampak X tanda soal kan? Betul? Kalkulator awak keluar X tanda soal tak? Betul. Betul. Okey, tekan negatif 1. Tekan sama dengan. So, jawapan dia adalah negatif 10. Okey? Jawapan dia adalah negatif 10. Okey, yang ni saya tak nak bincang lah kot sebab sekarang dah 9.47. Jadi, saya harap awak boleh buat lukisan inilah. Rugi tak buat sebab 5 markah. Okey, saya nak pergi lagi soalan lain. Okey, kita pergi kepada soalan ini. Kan saya cakap dalam matematik kena baca soalan. Kalau tak baca soalan tak boleh nak jawab. Alright, pertama. Amin dan Bob membeli beberapa keping coklat di pasaraya. Okey, Bob membeli 2 kali ganda bilangan coklat yang dibeli oleh Amin. Maksudnya, kalau Amin tu beli X coklat,
Bob akan jadi berapa X anak-anak saya? Bob membeli 2 kali ganda bilangan coklat yang dibeli oleh Amin. So agak-agak Bob beli berapa X anak saya? Ha. Dia sebut 2 kali. X kuasa 2. 2X saja. 2X saja. Dia takkan jadi kuasa 2. 2X. Okey. Sekarang saya tanya awak. Selepas mereka makan 3 keping, dah makan. Maksudnya tambah ke tolak? Tolak tu. Yes. So bagus tolak. Oh, so X tolak 3, 2X pun tolak 3. Hasil darab bilangan coklat mereka yang tinggal ialah 14 keping. So formula kita adalah ini. X tolak 3, 2X tolak 3 sama dengan 14. Okey. Kena buat persamaan dia macam ni. Okey. Yang ni nak tak nak, you kena selesai. Cuma boleh guna kalkulator untuk cari jawapan sahaja. Okey. Saya ajar cara bagi markah. X darab 2X. So anak-anak akan dapat 2X kuasa 2. X darab negatif 3. So negatif 3X. Negatif 3 darab 2. Negatif 6X. Negatif 3 darab negatif 3. Positif 9. Sama dengan 14. Okey, tak dapat markah lagi. Tak dapat markah lagi. Okey. Kena selesaikan sampai bentuk am. Persamaan bentuk am. Okey. 2X kuasa 2. Negatif 3, negatif 6. Tekan kalkulator. You all akan dapat negatif 9X. Tambah 9. Okey, 14 bila pindah jadi tolak 14. So you all akan dapat negatif 5. Sama dengan sifar. Inilah, anak-anak saya malam ni tolong ingat. Inilah dinamakan bentuk am. Awak kena selesaikan sehingga dalam bentuk am. Bentuk am ni apa? AX square plus BX plus C mesti letak sama dengan sifar. Cikgu, tak letak sama dengan sifar macam mana? Tak dapat markah. Okey? Tak dapat markah. Mesti sampai habis macam ni. Mesti sama dengan sifar. Saya tak tahu kenapa bila saya selalu jumpa anak-anak tak jawab sama dengan sifar. Padahal jawapan dia yang akhir tu betul. Dah hilang markah. Rugi kan? Okey. So, dah sampai sini tak apa. Ambil kalkulator. Ingat macam mana nak tekan kalkulator ni anak-anak saya? Bagi tahu saya sekejap. Mod 3 kali aku. Okey, bagus. Sekejap Mod 3 kali. Alright, mod 3 kali. Okey, bagi tahu saya. Okey, pilih yang mana satu? Okey. Okey. Ni nak pilih apa? Bagus. Pandai. 2. Okey. A berapa nilai? 2. Okey. B berapa nilai? Negatif 9 tu. Bagus. C berapa nilai? Negatif 5. Okey, bagus. Maksudnya dah faham. So, dapat jawapan. X1 5. X kedua anak. Yang ni saya nak ingat. Apabila jawapan dalam kalkulator negatif sifar perpuluhan 5 dalam bentuk perpuluhan, awak mesti tekan shift ABC. Tukarkan dalam bentuk pecahan. Saya tak nak awak hilang markah. Apabila jawapan dalam kalkulator dalam bentuk perpuluhan, awak mesti tukarkan jawapan dalam bentuk pecahan. Okey. So, saya catat dulu tadi X1U 5, X kedua U negatif 1/2. Saya nak awak catat macam ni juga dekat dalam jalan kerja awak. Jangan catat dekat bawah ni. Jangan catat bawah ni, tak mau. Sebab bawah ni kita nak buat jalan kerja. Okey, ni catat dulu kat tepi. Right. Bagaimana pemarkahan seterusnya? Mesti ada 2 kurungan anak saya. Mesti ada sama dengan sifar. Mesti ada. Wajib. X1 5. So, pindahkan 5. X tolak 5. Jangan pindah macam ni. X tambah 1/2. Salah. Tak mau. Salah Salah. Awak pindah 2 ni didarab dengan 2X. Dengan X. So, 2X negatif tambah 1. Mesti macam ni. Baru dapat markah. Kenapa tak boleh tulis macam ni, cikgu? Kenapa tak boleh tulis macam ni? Sebab
Bila you darab X darab 2X, you akan dapat balik macam asal. 2X kuasa 2. Tapi kalau you buat X tambah 1/2, X darab X, you dapat X kuasa 2. Tak boleh lah. Soalan you 2X kuasa 2, you dapat X kuasa 2. Tak boleh. Sebab tu saya tak mau. Sebab benda ni pernah jadi isu. So saya tak suka apa-apa isu. So saya harap anak-anak saya buat macam ni. Macam saya buat. Okey. Kemudian, you all selesaikan, tulis je jawapan daripada kalkulator. X sama dengan 5. X sama dengan 1/2 dan jawapan akhir X sama dengan 5. Wajib tulis yang ni. Ini wajib. Ingat, apa saja yang melibatkan makanan, apa saja yang melibatkan pengukuran, maksudnya panjang, lebar, luas, umur, berat, apa lagi ya? Apa sajalah yang melibatkan jarak. Dia tak boleh, tadi negatif kan? Ni negatif. Dia tak boleh negatif. Dia mesti ada jawapan akhir positif. So, di mana pemarkahan ini diberi? Di mana pemarkahan ini diberi? Pemarkahan ini diberi pada permulaan ni di sini P1, K1, K1, N1. Kalau kata tak buat yang ni, dapat markah tak N1? Tak dapat markah. Okey? Kalau kata tertinggal sama dengan kosong, bawah ni dah buat dah, juga tak dapat markah. Okey? Juga tak dapat markah. Tertinggal sini kosong juga. Buat. Jawapan akhir. Betul ni. You dapat berapa markah saja? 1 markah sahaja. Sebab tu saya kata, pentingnya untuk awak faham menulis dalam bentuk am. Bentuk am ni. Okey? Bentuk am dan ini wajib. Siapa yang nak salin, boleh salin. Okey. So, ada apa-apa nak tanya saya tak kat sini sekarang? Macam mana? Boleh faham tak anak-anak saya malam ni? Boleh. Boleh. Okey, saya harap awak takkan buat kesalahan yang samalah. Okey, sekurangnya malam ini awak belajar bagaimana nak menulis jawapan dengan tepat. Okey, now yang ni. Okey, yang ni sebenarnya macam-macam cara boleh tulis. Tak ada masalah. Cuma awak kena faham bila sebut ke barang kalian. Sekeping kad dipilih secara rawak, dia sebut dulu anak kotak Y. So kena ambil yang ni dulu lah, kotak Y. Dan kemudian dipilih secara rawak kotak Z. Kalau saya biasanya guna sistem kotak. So you ada J 4 Q R. Okay. Kemudian kotak kedua M 5 N 8. Awak buat lawa lah Saya buat memanglah tak lawa, tak pakai pembaris pun. Okay. So ini pilihan pertama, ini pilihan kedua. So jawapan yang akan dapat JM, J5, JN, J8. Perlu tak nak tulis J, M? Boleh je, tak ada masalah. Boleh tak cikgu nak tulis JM sahaja? Boleh, tak ada masalah. Apa? MJ tak boleh, dah salah. Okey? So, tengok 4 pula, 4M, 45, 4N, 48. QM, Q5, QN, Q8. RM, R5, RN, R8. Awak buat macam ni dalam kotak pun, awak dah boleh dapat 2 markah. Okey? Awak dah boleh dapat 2 markah. Okey. Kalau nak tulis semula, boleh, awak mesti buat tata tanda set. Kurungan pun boleh, JM, J5, macam ni pun boleh. JN, J8, macam ni dan sampai habis. Boleh. Dengan syarat mesti ada koma lah Koma. Ya. Mesti ada penutup dia. Mesti ada penutup dia. Yang tu yang awak kena faham.
cara penulisan dengan betul. Okey. Senaraikan ruang sampel, boleh macam ni, diterima 2 markah, tak boleh tinggal mana-mana. JM, MJ tidak sama. Okey? Tidak sama. So, kena faham benda tu. Okey, soalan B. Soalan B budak selalu terlupa. Anak murid selalu terlupa. Dengan menyenaraikan, dia suruh senaraikan kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu. Cari kebarangkalian bahawa sekeping kad dilabel dengan huruf dan sekeping kad dilabel dengan nombor. Maksudnya, dia kena ada dua-dua syarat. Huruf dan nombor. Okey, kita tengok mana yang ada huruf dan nombor. Sini 1, 2. Mana lagi? Sebut kat saya. Apa lagi? Apa lagi anak saya? Bagi tahu saya, mana satu sekeping kad dilabel huruf dan sekeping kad dilabel dengan nombor? 4. 4 apa? 4 apa? 4M. Bagus. Lagi? 4N. Okey, bagus. Lagi? Q5. Okey, lagi? Q8. Alright, lagi? R5. R8. Okey. Jadi, bila datang soalan macam ni, bila dia suruh you all senaraikan, you all kena senaraikan lah macam saya tulis tu. J5, J8, 4M, 4N, Q5, Q8, R5, R8, tutup. Mesti ada pembuka dan penutup. Mesti ada. Berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 per berapa? Kira semua ni per 16. Boleh tinggal 8 per 16 ataupun boleh dipermudahkan kepada 1 per 2. Mana-mana tak ada masalah. Kalau untuk kebarangkalian, you all tak mudahkan pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, ini adalah salah satu contoh soalan yang melibatkan kebarangkalian. Kebarangkalian mesti faham soalan. Mesti faham soalan. Okey, ada siapa-siapa nak tanya saya tak? Okey, kita ada lebih kurang lagi setengah jam lah So saya harap saya dapat bincang dengan awak sebanyak mana yang boleh. Ya, sekiranya apa-apa nanti kalau tak faham ke apa boleh tanya saya. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan B. Soalan B saya rasa tak ada masalah. Ini adalah graf salingan Y sama dengan 20 per X anak saya. Alright, jadi saya rasa soalan 20 per X, okey, bila diberi soalan ni, nampak tak? Soalan B, markah dia, you all tengok sini. 2, 4. Buat graf saja 4 markah anak saya. Okey, lepas tu cari nilai 2 markah. So, 8 markah dekat sini. Sangat mudah, boleh guna kaedah macam saya ajar. Tak ada masalah. Ataupun boleh masuk nilai satu-satu. Okey, sekarang saya nak anak saya cari nilai ni. Boleh tak? Dah ajar dah tadi cara cari? Cuba cari tengok. Dapat tak? Apa jawapan anak saya? 25 tu. Sini 25. Okey. Yang lagi satu? Ya. 4. Bagus. So, 2 markah dah awak dapat. Okey, sekarang saya nak ajar awak cara nak melukis graf. Okey, soalan dia macam ni. First, anak saya, you all kena faham macam ni. Untuk ceraian soalan ini, guna kertas graf. Okey, sebelum saya lupa. Kertas graf lembaga peperiksaan adalah lebih kecil berbanding. Pertama, you all buat daripada tepi lah. Ini maksud saya, 8 kotak kertas graf lembaga. Jadi, nanti kalau dalam SPM jangan terkejut, cikgu kenapa kertas graf dia kecil? Memang kertas graf dia macam ni. So, saya buat andaian lebih kurang macam ni lah sebab saya tak boleh nak. So, kalau saya akan buat macam ni lah. So, saya harap anak-anak saya pun macam ni. Buat. Okay. Kemudian, dia mesti ada paksi X
dan paksi Y. Ni contoh. Bila dia sebut paksi X dia sebut 2 cm kepada 1 means dia bermula 2 cm tu 1. Y tu paksi 2 cm kepada 5. So, bila dia sebut, nampak kan kertas graf saya. Okay, 2 cm tu kotak besar tau. So, 1, anak saya nak tekan dekat sini. Apa ni? Sengat. Sengat ni sangat penting. Sengat ni sangat penting. Contoh kalau awak lukis graf histogram ke, graf poligon kekerapan ke, sengat ni sangat penting. Kadang-kadang Senggat. Senggat. Saya tak nak sebut senggat. Jadi benda ni sangat penting. So awak kena tulislah 1. Okey. Tapi awak kena faham lembaga dia memang bagi cukup-cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cikgu nak letak 8 boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Sebab 8 tu dah terlebih daripada dia punya julat. Dia julat sampai 7 je. You buat 8. Tak ada masalah. Sama juga kalau you nak buat graf poligon ke ogif ke, tolong tengok dia punya julat. Okey, 2 cm kepada 5. Kita tengok paksi Y kita paling tinggi 50. So, kalau kita lukis 5, awak kena guna pembaris lah bagi cantik Saya ni tulis atas laptop saya je. 15, 20, 25. Okey, 30, 35, 40, 45, 50. Okey. Okey, sekarang saya nak ajar awak plot. 0.4, 50. So, kalkulator, kertas graf 0.4 ni adalah dekat sini. So, 0.4 adalah 50. Awak boleh je ambil pembaris. Sekejap nak bagi tunjuk ni. Okey, pembaris letak pada kertas graf. Jangan garis pula. Okey, 0.4 kat sini. Saya nak zoomkan sikit lah saya nak zoomkan sikit. Okey, 0.4 awak di sini dan terkena pada 50 dekat sini. Contoh, sini. Okey, pelajar selalu tanya, nak buat dot ke nak buat pangkah? Mana satu? Okey, kalau tanya saya, pandangan saya dot. Kenapa? Kalau you all buat pangkah, you all kena pastikan garis lurus kena betul-betul tengah pada pangkah ni. Barulah kami akan bagi markah yang terakhir tu, markah bonus. Di mana semua graf cantik. Tapi kalau dot, you tak sentuh tengah-tengah, you sentuh tepi je. You sentuh tepi je. Macam ni lah lebih kurang Nampak? Kita terima. Itu yang anak-anak kena faham lah. Itu anak-anak kena faham. Tapi tak ada masalah lah. You nak buat pangkah ke, you nak buat dot ke, tak ada masalah. Asalkan you all faham macam mana. Okey, saya tanda lah Saya nak cepat, saya tanda. Okey, you all dapat 50. 0.8, 25. So, 0.8 mungkin kat sini 25. Okey, 1, 20. 1, 20. Okey, kemudian kita dapat 2, 10. Kemudian kita dapat berapa? 2.5, 8. Anak kena pandai kira lah 5. Okey, 8 kat sini lebih kurang. Saya cuma nak ajar sikit je. 4, 5. 4 dapat 5. Okey. Kemudian 5 dapat 4. Okey, 7 dapat 2.9. 5 dapat 4. Okey, kat sini. 7 dapat 2.9. Okey. Bila 2.9. Okey, tengok 7, 2.9. 1. Saya punya ni terlebih besar pula. Sekejap Okey. 1, 2, 3. Bila 2.9, sini 3, sini 2. Dia mesti lebih daripada 2.5. So, 2.5 you kat tengah-tengah ni. So, jadi 2.9 awak adalah di sini. Mana-mana je awak letak. Tapi, tak boleh letak pada 2.5. Tak boleh letak pada 2.5. Awak nampak saya punya ni tak cantik sangat sebab saya kecilkan kertas graf. Okey, lepas tu ingat bila datang soalan graf yang macam ni, tak boleh guna pembaris. Mesti guna tangan
sambungkan pada semua titik macam saya buat. Kalau tak cantik tu minta maaf lah Sebab menulis ni, melukis ni atas kertas, atas laptop. Saya cuma nak tunjuk macam mana pemakaian itu dikira je. Sekejap, lari sikit. Lebih kurang Aduh. Okey, saya punya tak cantik sikit lah sebab saya tak boleh nak kecilkan. Okey. Jadi, graf yang dapat markah macam mana pemakaian dikira skala betul. P1, awak plot semua titik betul. Semua titik kami akan cek satu setiap titik betul. K2, di mana markah terakhir N1? Anak saya tengok kalau saya zoom, tak boleh ada double line macam ni. Bila double line macam ni, tak dapat markah. Tak boleh ada gedik-gedik macam ni. Macam saya tunjuk ni, tak boleh. Dia mesti graf yang licin dan kena semua titik. Mesti kena semua titik. Okey, katalah cikgu, dia lukis terlebih lah cikgu. Dapat markah tak? Boleh hilang markah untuk lebih. So, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Alright? Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okey, itu untuk graf. Okey. Kemudian macam biasa cari nilai tu saya rasa tak ada masalah. Awak boleh. Saya nak pergi yang ni. Yang ni. Sukatan serakan. Tadi saya dah ajar awak semua. Jadual 13 menunjukkan 2 pertandingan memanah dan pusingan akhir. Alright. Tak ada kekerapan. Okey, tak ada kekerapan. Tapi ada susunan data. Okey, so jadi kita akan guna formula yang ada. Anak, bagi tahu saya, kita akan, kalau kita nak guna mean lah, kita nak guna yang mana satu? Yang ni ke? Ataupun yang mana satu anak? Nombor 1 ke nombor 2? Bagi tahu saya. Nak guna yang mana? Yang nombor 1 ke nombor 2 kita akan cari guna mean. Yang mana satu formula? Nombor 2. Kalau nombor 2, dia ada F. Kita tengok jadual. Ada F tak kat sini? Ada Nombor tak kekerapan? 1. Yes, kita akan guna nombor 1 anak saya. Alright, jangan salah. Tak apa, malam ni you salah, it's okay. Yang penting SPM kena betul, kan? Tengok ni, berapa markah ni? 9 markah. Okay, so anak saya. Tadi, ingat balik tadi saya cakap. Tentukan sukatan serakan yang sesuai memilih peserta yang lebih konsisten. Kalau konsisten, tengok balik tadi saya bagi nota. Kita nak pilih siapa? Nak ikut mean ke? Nak ikut variant ke? Nak ikut sisihan piawai? Ingat balik tadi saya ada bagi nota ni. Sisihan Mana satu? piawai. Bagus, sisihan piawai. So tulis je lah, sisihan piawai. Okey, pastikan tulislah, janganlah ni kan, tulis sisihan piawai. Semakin kecil sisihan piawai, maksudnya lebih konsisten. Alright? Okey. Hitung nilai mean, variant dan sisihan piawai. Saya tunjuk contoh satu je lah sebab sekarang dah 10.14 dah. Okey, mean. Anak saya, formula yang akan kita pakai untuk kali ini adalah ini. Kalau tengok balik, kita punya formula di bahagian depan. Okey, yang ni. Formula yang kita akan pakai mean yang ni. Okey, kalau variant cikgu nak pakai yang mana satu, saya lebih suka ini. Sisihan piawai adalah punca kuasa 2 daripada variant. Okey. So, kita patah balik kepada soalan tadi. Macam okey. Okey. So, mean untuk peserta A. Mean dia. Okey, cuba anak-anak cari kat saya berapa mean untuk A. Maksudnya tambah semua mesti bahagi berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira berapa min anak-anak dapat untuk A dan B? Kira dulu. Saya nak tengok sama tak macam saya dapat? Awak pun kira, saya pun kira.
Okay, berapa dapat? Kalau A, ada yang dapat tak? Yang dapat boleh bagi tahu. Koko dapat reward. Bagi tahu. A dapat berapa? Kira semua A tu kan cikgu kan? Tambah semua, Teacher. bahagi dengan bilangan dia. 8.975. Bagus. 8.975. Bagi nama dekat Cikgu Fatimah. Yang B, siapa dapat? Okey, B dapat berapa? Satu 3.76. Macam tak betul je. Cuba kira lagi sekali. 8.6. 8. Bagus. Okey, tahniah yang dapat 8.6. Tulis bagi nama dekat Cikgu Fatimah. Okey, sekarang saya nak ajar anak-anak saya bagaimana nak mencari variant. Ni, saya tak mahu anak-anak saya tinggal soalan macam ni. Variant, dia punya simbol adalah sigma kuasa 2. Okey, dia punya formula macam ni anak. Okey, ni mana? Ini adalah datang daripada nilai min. Jadi kalau soalan tanya, nak cari variant, nak tak nak, you kena cari min. Okey, macam mana nak dapat jumlah X kuasa 2? Okey, jom kita tekan kalkulator sama dengan saya. On kalkulator. Kejap, saya punya kalkulator keluar dulu. 8.4 kuasa 2 tambah 9.5 kuasa 2 tambah 7.2 kuasa 2. Awak buat sama dengan saya ya. Tambah 9.9 kuasa 2 tambah 9.8 kuasa 2 tambah 8.7 kuasa 2 tambah 9.4 kuasa 2 tambah dan last kali adalah 8.9 kuasa 2 kuasa 2. Okey, tutup kurungan bahagi dengan N. N kita adalah 8. So dapat jawapan berapa? 81.245. Dapat tak sama dengan saya? Dapat. Okey. 81, awak ingat 81.245 kan? Okey, tolak min kuasa 2. Formula dia 8.975 kuasa 2. Okey, tekan je kalkulator tadi yang macam ni, tolak. Okey, buka kurungan atau tak nak buka pun tak apa, sama je. 8.975 kuasa 2. Kuasa 2, kuasa 2. Sebab formula dia memang kuasa 2 tau anak. Okey, kuasa 2. Okey, sama dengan 0.694375. Cikgu nak ambil berapa tempat perpuluhan? Ambil 4 angka bererti. 0.6944. 0.6944. Ini adalah variant. So kalau sisihan piawai, punca kuasa 2 kan je. Punca kuasa 2 kan. 0.8333. 0.8333. So ada 2 nilai dekat sini. Faham tak untuk mencari variant dan sisihan piawai anak saya? Faham tak? Okey, sekarang saya suruh awak cari kat saya variant dan sisihan piawai. Bahagian bagi peserta B. Awak dapat berapa? Cuba cari.
Ada yang dah dapat dah? Berapa nilai varian? Jangan lupa tolak min 8.6 kuasa 2. Jangan lupa formula ni. Okey, ada yang dah dapat? Hmm? Hmm. Okey, dah dapat ke anak-anak saya? Berapa jawapan dapat? Varian? Syaidatul dah jawab tu, tapi dia tulis Berapa kak? Saya memang tak boleh baca dia orang punya mesej. 2.6990. Macam salah je. Okey, ada tak yang dah dapat? Lekas-lekas. Dah 10.23 dah. Awak kena buat 9.1. Awak kena kira ni satu-satu tau. 9.1 kuasa 2 tambah 9.3 kuasa 2 tambah 8.1 kuasa 2. Okey, anak-anak saya? Boleh tak? Okey, anak-anak saya cuba. Ada yang dah dapat dah ke? Alip tanya tak payah bahagi ke? Kena bahagilah. Memang formula dia. Cuba tengok formula dia anak. Hasil tambah semua, kan tadi saya dah ajar, letak kurungan, tekan kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, bahagi dengan berapa bilangan dia. Okey, bilangan dia adalah 8, so you all bahagi dengan 8. Okey, tolak dengan min, 8.6 kuasa 2. Min kita 8.6 kuasa 2. Okay, dia dapat 74.465. Okey, tapi dia tak tolak lagi dengan 8.6 kuasa 2. Suruh dia tolak. Okay, tolak dulu Alip. Cuba. Sebab saya tak boleh nak baca you all punya message. Okay, Hafinas dah bagi 65.865. Tak betul ni. Tak betul kan? Dapat tak? Alip tadi dapat tak? Alip cuba tolak Alip. Cikgu, Ya. bahagi 8 dulu baru kuasa 2 ke? Lepas Ya, dah kuasa bahagi 8 dulu. Mula-mula awak akan buat dalam kurungan 9.1 kuasa 2 kan? tambah Tambah. semua tu kan dalam kurungan Ah. kan? Lepas tu bahagi semua. 8 tu, Ya. Semua tambah sampai habis kuasa 2. Lepas tu bahagi dengan 8. Betul? Kan? bahagi 8. Lepas tu Okey, tolak, dapat berapa jawapan? Dapat dulu berapa jawapan? lepas tu tolak okey. terus dengan 8. Tolak terus 8.6 kuasa 2. 8.7. Sebab dapat berapa? Okay, Alip dapat 0.505. Yes, very good. Okey, akak suruh dia punca kuasa 2 kan dia. Untuk dapat sisihan piawai. Okay, punca kuasa 2 kan untuk dapat sisihan piawai. Kuasa 1, kuasa 6.
0.710. Kuasa point Yes. 7106. Yes, macam saya dapat tadi. Ya, betul. Itu yang sebenarnya anak saya. Sebenarnya awak boleh buat pun soalan yang macam ni. Cuma mungkin awak kurang confident nak tekan kalkulator atau tidak memahami sepatutnya kena buat apa. Itu yang awak tak confident. Sebenarnya awak boleh buat. Okey, awak boleh buat dan tahniah pada yang dapat jawapan. Okey, sekarang bila datang soalan macam ni, tentukan siapa pemenang dan siapa paling konsisten. Okey, antara A dengan B, siapa yang menang? A ke B? Pemenang. A ke B? Tadi saya dah ajar dah tadi. Awal-awal tadi saya ajar. Antara A dengan B, siapakah yang pemenang? Cuba jawab. Ada tak jawab dekat mesej pun tak apalah kalau line awak tak clear kan? Awak jawab kat mesej, nanti Cikgu Fatimah akan maklum pada saya. Alif kata B. B. Alik kata B, 8.6. Ada orang lain? A, okey. Kenapa A? Saya nak tanya A. Kenapa A? Betul, A. Kenapa A? Kenapa A menang daripada B? Siapa yang jawab tadi A tu? Saya tak tahu. Besar je. Apa ni, Natasha, sebab lebih besar. Apa yang lebih besar? Sebab bukan, awak bila nak menjawab, bila soalan tanya justifikasikan jawapan awak, A menang kerana, okey ini ayat yang saya A menang kerana nilai min A lebih tinggi daripada B. Awak kena faham ayat tu. A dikira sebagai pemenang kerana nilai min A lebih tinggi daripada B. Okey, sekarang saya tanya awak, mana yang lebih konsisten, A ke B? Mana yang lebih konsisten? A ke B? A. A. Kenapa A lebih konsisten? Kerana nilai A lebih tinggi. Okey. Sebenarnya kalau ingat balik tadi, awal-awal tadi saya cakap, sisihan piawai, ini sisihan piawai, bila saya sebut sisihan piawai, ini sisihan piawai. Sisihan piawai digunakan untuk menentukan mana yang lebih konsisten. Sebab semakin kecil nilai sisihan piawai, dia semakin konsisten. Jadi bukan A. Sebenarnya yang lebih konsisten adalah B. B lebih konsisten kerana nilai sisihan piawai lebih kecil berbanding dengan A. Itu maksud saya. Sebab sisih ni maksudnya perbezaan dia sangat kecil. Okey? Perbezaan dia sangat kecil. Itu maksud saya. Okey. Saya rasa sekarang dah 10.29, soalan nombor 12. 13, ini adalah pelan dan dongakkan. Mungkin anak-anak boleh bincang dengan cikgu. Alright. 14 adalah transformasi. Transformasi saya pun tak sempat bincang hari ini. Tapi tak apa, anak-anak boleh buat latihan. Cuti ni ada. Awak boleh PM dekat cikgu, tanya jawapan pada cikgu. Boleh. Cuba jawab. Transformasi, confirm keluar. Transformasi. Alright, confirm keluar. Sebab transformasi bukan kata tingkatan 5 je ada. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 pun belajar transformasi. Alright. Kemudian soalan ke-15 ini adalah soalan set. Tadi kita dah masukkan sikit soalan set. Kemudian ini senang saja, teori rangkaian graf. Alright, teori rangkaian graf. So jawapan dia sangat mudah. Kemudian anak-anak kena pandai mengira graf pokok tu macam mana, subgraf apa dan sebagainya. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi insyaAllah. Okey, sebelum saya habis, ada apa-apa nak tanya saya tak? Tak Okey. ada. Sebelum saya habis, ada apa-apa nak tanya saya tak? Okey.
Okay, so saya rasa untuk malam ini itu saja perkongsian saya. Syabas dan tahniah pada anak-anak yang hadir malam ni. Sekiranya apa-apa tak faham, awak boleh tanya dekat guru kelas masing-masing, guru subjek masing-masing. Okay, saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan di pihak saya. Okay, so itu saja. All the best for your SPM. Teruskan berusaha, masuk kelas, jangan tak masuk kelas. Okay, so itu saja daripada saya. Bye. Assalamualaikum. Okay, saya serahkan semula pada Cikgu.